Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sambung insyaallah dalam kitab Hayatun Nufus Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Aidarus. Disampai wa 'alaika bi tarkil mali al-mushtaraki wa khassatan zamanul kharifi walau it'aman min al-ghayr. Disuruh kita selepas minta daripada kita seluruh umat Islam untuk berjaga wara'. Wara' itu kita kena cari benda-benda yang halal, yang sepatutnya halal, daripada tuannya, daripada harganya, daripada barang tu sendiri, bagaimana barang tu datang, di mana di barang tu produced, atau di taman kalau buah-buah. So ini apa-apa benda yang relate dengan barang ni yang kita mau pakai, kita kena tahu benda tu halal ke tidak. Itu dipanggil wara'. Bukan apa-apa yang kita dapat kita ambil terus. Dan satu pada cara yang kita boleh jaga wara' kita ni, dikata wa'alaika bitarkil malil mushtarak. Kita kena biarkan duit yang kita dikumpul together sekali, untuk mendapat satu manfaat. So sebab apa? Kita tak tahu, ada antara kawan-kawan kita ni yang memang duitnya suci untuk kita boleh pakai. So ini satu pada bab wara' ni. So bila kita tak conform, semua orang yang kumpulkan duit ni untuk memberi satu manfaat yang kita mau dapat ni, kalau kita tak conform, hati kita macam tak setuju betul-betul 100%. Semua orang yang dikumpulkan duit ni, memang semua orang wara', memang semua orang salih, orang yang jaga halal. Kalau kita belum ada rasa tu lagi, so kita jangan ambil benda tu. Kita boleh keluarkan sedekah untuk masyarakat kita dapat manfaat, tapi benda tu kita tidak pakai. Sebab kita tak tahu duit orang lain yang dikumpulkan bersama duit kita ni memang suci dan halal. Kita biarkan duit yang dikumpulkan bersama masyarakat tadi, duit itu kita biarkan, kita tak pakai, kita keluarkan sedekah, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak benda tu, saya nak dapat manfaat daripada benda tu, kita tinggal. Contohnya nak pergi nak bayar macam untuk organisasi, dia mau infak, contohnya membuka puasa. So ada ramai orang yang bagi sedekah kepada organisasi yang tersebut tadi. So dia kumpulkan dan beli majlis membuka puasa, sudah sediakan, dan semua mereka datang kat sini, kita buka puasa kat rumah. Jangan datang kat sini sebab kita tak tahu siapa siapa yang bayar lagi duit ni untuk memberi buka puasa ni, makanan ni. So kita untuk jaga diri kita tak masukkan apa-apa benda haram dalam perut kita. So itu duit yang kita semua dikumpulkan, so
akan dicampur kat situ. Halal akan dicampur, haram akan dicampur semua. Untuk jaga diri kita, kita jangan datang ke majlis iftar tu. Dikata wa khasatan zamanul kharif. Zamanul kharif maknanya zaman mendapat buah kurma. Sebab ulama ni daripada Hadramaut, dan biasa kurma ni kita boleh ambil buah kurma tu sekali setahun. Di waktu kharif, yani kita boleh pakai, kita boleh kata antara bulan mana ni, kalau pakai bulan-bulan Masihi, bulan 5, bulan antara musim sejuk dengan dengan panas dulu, lepas tu musim kharif tu, lepas tu musim sejuk, baru musim spring. So zaman kharif, selepas zaman panas tu, musim panas itu musim yang kita ambil kurma. So biasa orang yang tanah kurma ni, dia boleh kumpulkan sekali, keluarkan macam sedekah apa yang duit yang tambah tu, kurma yang tambah, dia macam boleh keluarkan macam sedekah bagi silaturahmi, bagi jiran, bagi so kat sini kita tak tahu tuan kurma ni siapa, macam tu. Lebih baik dia macam dia bagi contoh kat sini, sebab kita tak tahu tuan kurma ni siapa, kita biarkan. Okey, kalau ada orang datang bawa, kita kena ambil sebagai hadiah, sebab Nabi SAW dia memang tidak tolak hadiah. So kita ambil sebagai hadiah, lepas tu bagi orang lain juga, tapi kita tak makan. Ini satu furu' atau satu bab daripada ilmu daripada wara' ni. Kita kena jaga wara' ni, kita jaga makanan kita, jaga pakaian kita, jadi duit harta kita semua jadi memang suci. Bila suci, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan semua ibadah, semua hal-hal yang baik kita boleh dapat dalam keadaan senang. Dan wa'alaika bitarki uyubil muslimin, wa'alaika bisatri uyubil muslimin. Dan juga bila kita nampak apa-apa benda aib kepada kawan-kawan kita, kita kena satar yani tutup. Jangan varialkan aib-aib tu. Kita kena tutup aib ni. Kalau boleh bagi nasihat, kita nasihat. Tak boleh jumpa dia memang orang sangat tinggi dalam masyarakat, kita tak boleh bagi nasihat senang-senang. So kita diam je. Kalau kita tak boleh berubah akhlak orang ni, atau berubah aib yang kita nampak ni, kita jangan bercakap. Sebab bila kita cakap aib yang tersebut, kita masuk dalam orang yang bercakap berghibah. Kalau kita tak boleh berubah aib tersebut, aib yang kita sudah yang ternampak tadi, so kita diam sahaja sampai kita jadi dapat kuasaan untuk menukar aib yang kita ternampak tadi, atau jumpa satu orang yang dia memang boleh berubah aib yang si fulan tu. So baru kita cerita kepada dia, saya nampak si fulan dia ada aib ni, boleh kamu betulkan dia? Kat sini boleh. Tapi bukan kita buka macam umum untuk setiap orang boleh tahu aib orang ni atau aib orang ni. Bila ada aib, kita tak boleh berubah, tak boleh bagi nasihat, kita diam sahaja. Wa'alaika biqahri nafsika mastata'ta 'inda al-ghadabi wasyahwa. Dan kita kena kontrol diri kita. Dengan apa-apa peluang yang kita ada, kita kena kontrol nafsu kita, syahwah kita, khususnya masa marah dan masa syahwah.
bila masih marah ni, kadang-kadang kita boleh cakap apa-apa sahaja, kita boleh buat apa-apa sahaja sebab marah. Tak ada kontrol, tak ada mindset. Tutup apa-apa, pukul, cakap salah, apa ni, rotan mereka, semua jadi macam, Masya Allah, macam apa ni, macam evil, evil manusia. Kita kena kontrol diri kita, kontrol akhlak kita, kontrol kita punya apa ni, panas, untuk tidak apa ni, untuk tidak salahkan orang lain atau buat salah kepada orang lain. Dan juga masa syahwah, kita kena kontrol diri kita juga. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat masa kubur, ingat masa meninggal dunia. InsyaAllah dengan benda-benda ni, syahwah ni akan diturun. Dan bila kita marah, kita boleh ambil wudu. Kalau kita berdiri, kita boleh duduk. Kalau kita duduk, kita boleh baring. Atau tukar apa ni, pergi tempat lain. Untuk kita boleh kontrol kita punya marah ni, kita punya panas. Wa alaka bihusni dhanni fi dharari salihin walau sataw. Dan kita kena ada husnuzan dengan keluarga-keluarga orang saleh, walaupun akhlak mereka tak baik sangat. Sebab kadang-kadang tu jadi macam satu benda, satu cara ibtila kepada orang saleh ini. Dia memang orang saleh, orang baik, tapi anak-anak mereka tak jalan sebagai dia punya ayah ni, ayah yang saleh ni. Jadi boleh jadi macam tu. Kita macam nampak kisah-kisah Nabi Yaqub bersama anak-anaknya zaman dahulu, Nabi Adam bersama anaknya Qabil yang bunuh adiknya, Nabi Nuh, anaknya yang kafir. Itu kalau Nabi-Nabi sudah dapat anak-anak yang sebagai ini. So kita orang biasa, walaupun orang saleh, ya betul, tetapi itu bukan maknanya semua anak-anak kita akan jadi selamat. Itu jadi macam cara ibtila kepada orang saleh ini, dia sabar atau tidak. Dan untuk kita husnuzan. Memang ayah dia tak setuju anaknya jadi macam ni, tetapi bukan dalam kuasanya. So itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. So kita cuba juga menolong orang saleh ni dengan husnuzan dan memberi nasihat kepada anak-anak yang tak baik ni. Dan bila dia baik, so kita encourage anak-anak tu jadi lebih baik. وعليك بحسن الظن في ذرار الصالحين ولو سطوا واحترامهم وتعظيمهم وستر عوراتهم. Dan juga memberi hormat kepada anak-anak ni, dan menagungkan anak-anak ni sebab ayahnya yang saleh, ayahnya yang baik, dan juga menutup aurat-aurat dan aib-aib mereka. Kalau kita boleh memberi nasihat, kita nasihat. Kalau kita tak boleh, dia jauh, kita tak boleh jumpa langsung, so kita diam sahaja. Bila kita diam, itu bukan kerana anak ni, tetapi untuk ayah dia juga. Sebab orang yang tak kenal ayahnya, bila nampak anak-anak ni buat macam ni, atau bila dia dengar daripada kita, anak-anak ni yang tak baik, yang buat benda-benda yang tak elok, dia fikir terus sebab apa? Sebab ayahnya. Ayahnya yang tak ajak. Sebab dia tak kenal ayah dia siapa. Faham? Sebab itu kita kena diam untuk menjaga kehormatan ayahnya. Kehormatan ayahnya. Faham? Dan kita cuba juga menolong ayahnya untuk berbaiki anak-anak yang tak baik ini. Dan menolong mereka jadi orang yang baik, jadi lebih baik. Orang yang tak baik jadi baik juga. Nasallahu subhanahu wa ta'ala
يعلمنا فقهنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.